membuat unggun api, yaitu kaedah sistematik menyusun bahan bakar seperti ranting, dahan dan kayu serta bahan nyalaan untuk menghasilkan api yang stabil, selamat dan tahan lama. Ia memerlukan pemilihan lokasi yang kering, kalis angin dan persediaan bahan yang mudah bakar. Seterusnya saya akan menerangkan tujuan teknik membuat unggun api. Yang pertama adalah ciri ideal hidup, di mana untuk melatih upaya mandiri di dalam hutan tanpa gadget memasak moden. Yang kedua adalah pengurusan risiko, mengelakkan kejadian kebakaran hutan melalui zon keselamatan yang betul, dan kecekapan memilih bahan, di mana kita akan memahami perbezaan fungsi antara umpan api, iaitu tinder, penggalak, kainting dan kayu bakar utama. Seterusnya pula saya akan menerangkan tentang kepentingan teknik membuat unggun api. Kegunaan api adalah penting dalam kehidupan seharian dan juga dalam aktiviti, khususnya dalam aktiviti perkemahan, di mana teknik ini digunakan seperti untuk pencahayaan, memasak, memanaskan badan dan pelindungan diri dari serangga dan binatang liar. Disalahgunakan api juga boleh mendatangkan kemudaratan seperti kebakaran hutan dan pencemaran udara. Persediaan yang rapi adalah penting dalam proses menyalakan api, terutama sumber bahan api yang mencukupi serta kesesuaian lokasi. Seterusnya adalah kita pergi kepada peralatan yang diperlukan untuk membuat unggun api semasa aktiviti perkemahan. Yang pertama adalah daun kering, yang kedua adalah mancis, dan yang paling penting adalah kayu sebagai bahan bakar. Pertama sekali saya akan menggunakan daun kering ini untuk menghidupkan api itulah. Bentuk dia selari je lah, macam bentuk roket macam tu. Kita nyalakan daun kering tu tadi, tapi hari ini saya terpaksa gunakan kertas sebab cuaca hujan dan basah lah, daun basah. Sekarang api dah menyala, cuma dia tak kuat lah sebab lembab kan, sebab cuaca hujan semalam. Kita susun nanti ni macam bentuk segitiga, dia menghala ke hujung, sebab nama dia unggun api bintang. Unggun api macam ni dia biasa lah, selalu digunakan, jadi dia mudah. Teknik menyalakan api pula, kita kena memahami elemen segitiga nyalakan api, iaitu oksigen, haba dan bahan bakar. 3 peringkat bahan perlu disediakan terlebih dahulu sebelum memulakan langkah-langkah nyalaan api, iaitu rabung, bahan halus dan kering seperti lumut, daun kering, serbuk kayu, irisan buluh dan lain-lain. Yang kedua adalah penyala, bahan yang agak kasar dan kering seperti ranting kayu, potongan kecil kayu, kulit kayu dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahan bakar, sudah tentu bahan bakar utama seperti batang kayu dan keratan kayu. Lepas tu kita pergi kepada kesalahan lazim dalam teknik membuat unggun api. Yang pertama adalah memilih tapak yang terlalu dekat dengan kemah, menggunakan bahan cecair berbahaya seperti petrol untuk menyalakan api, gagal membina benteng penahan, membiarkan api menyala tanpa pengawasan.
segi aspek keselamatan pula, yang pertama kita pergi kepada risiko, iaitu risiko kebakaran hutan, di mana cuaca panas atau musim kemarau menjadikan kawasan perkemahan mudah terbakar. Api boleh merebak dengan pantas melalui akar pokok atau daun kering. Yang kedua adalah kerosakan alam sekitar. Unggun api yang tidak dikawal akan memusnahkan mikrob tanah, menghitamkan kawasan tapak serta merosakkan akar pokok. Seterusnya adalah patoran keselamatan dalam kraf unggun api. Yang pertama, nyalakan unggun api di lokasi yang selamat dengan jarak radius kawasan lapang sekurang-kurangnya 3 meter sekeliling. Yang kedua, jangan nyalakan unggun api di bawah pokok yang mempunyai ranting yang rendah. Yang ketiga, elakkan dari menggunakan gasolin, petrol atau bahan kimia lain untuk memulakan dan menggalakkan nyalaan api. Yang keempat, jangan membuat unggun api di kawasan berumput atau kawasan yang banyak daun-daun kering. Yang kelima, elakkan dari membina unggun besar ketika angin kencang atau musim kemarau. Dan yang terakhir adalah padamkan sepenuhnya unggun api sebelum meninggalkannya dengan menggunakan air. Secara kesimpulannya, kemahiran perkemahan tentang teknik membuat unggun api perlulah dilihat daripada pelbagai aspek terlebih dahulu, seperti prosedur, teknik, kesalahan lazim, dan yang paling utama adalah aspek keselamatan, iaitu risiko, langkah pencegahan dan SOP keselamatan. Oleh itu, setiap peserta perkemahan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan teknik membuat unggun api terlebih dahulu supaya aktiviti perkemahan dapat berjalan dengan lancar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.